Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatik. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم إنا نسألك العلم النافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. اللهم آمين. اللهم آمين. Muslimin muslimat sidang jamaah dan juga para pendengar yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita marilah sama-sama memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah yang memberi kebaikan kepada kita, memberi nikmat kepada kita yang terlalu banyak, yang tidak terhitung nilaiannya. Kita mengambil pandangan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah bahawa dalam menilai nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah orang yang berkurang daripada kamu. Dalam melihat amal soleh, amal kebajikan, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kepada orang yang lebih daripada kita. Apabila dua keadaan ini hidup dalam diri kita, insya-Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang sentiasa berusaha untuk memperbanyakkan amal soleh dan mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita sambung perbincangan seterusnya daripada kitab Mastikah Hadis dalam bab yang ke-6, iaitu masih lagi dalam bicarakan soal iman dan Islam yang sempurna. Malam ini kita masuk kepada hadis yang ke-15. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga ia suka saudaranya mendapat kebaikan seperti apa yang ia sendiri suka mendapatnya. Hadis rawahul Bukhari dan juga Muslim. Tuan-tuan, puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menceritakan kepada kita tentang kesempurnaan iman seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'min, tidak sempurna iman. Kalau ikut nas asalnya, tidak beriman seseorang kamu. Ya, disebut oleh ahli hadis yang dimaksudkan tidak beriman di sini ialah tidak sempurna imannya. Ya, apabila seseorang di kalangan kita ni, ya, dia kasih kepada saudara dia, ya, dia suka kepada saudara dia mendapat kebaikan, macam dia juga dapat kebaikan itu. Jadi kalau tak sampai tahap tu, iman kita tak sempurna. Kita kasih kepada diri kita, kita suka pada sesuatu, itulah yang kita harapkan dapat pada saudara kita. Apa yang kita nak, apa yang kita suka, dapat pada diri kita dan juga dapat kepada saudara kita. Kalau tak ada tahap tu, kita fikir kita saja yang kita suka, yang kita nak dapat pada diri kita, tak dapat pada saudara kita, maka kata Rasulullah, la yu'min, kamu tidak sempurna imannya. Ya? Tidak sempurna di kalangan umat Islam ini. Baik. Hadis yang ke-15 ini menyatakan bahawa tidak sempurna iman seseorang yang tidak mempunyai perasaan timbang rasa persaudaraan sesama manusia. Huraiannya, Islam mahukan masyarakat yang bersatu padu
Dan perpaduan yang demikian tidak akan wujud melainkan dengan adanya perhubungan yang baik yang menghubungkan orang-orang perseorangan antara satu dengan yang lain dan menghubungkan mereka dengan masyarakat seluruhnya. Sebaik-baik asas yang menjamin keselamatan dan kemajuan bagi masyarakat dan menjamin kehidupan yang aman bahagia ialah hendaklah tiap-tiap seseorang dari mereka yang sukakan kebaikan bagi orang lain sebagaimana ia menyukainya dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri. Ada di antara manusia yang sukakan dirinya saja dan tidak memikirkan orang yang menderita sakit pening, kemiskinan, duka nestapa. Jadi kata pengarang, Islam yang dibina oleh masyarakat ataupun dalam masyarakat Islam ini, antara perkara yang menjadi asas ialah masyarakat yang bersatu, masyarakat yang berpadu, yang masing-masing fikir kebaikan antara satu sama lain. Itu Islam, masyarakat Islam. Pembinaannya, kedudukannya, perjalanannya dalam kehidupan seharian. Walaupun begitu, kata pengarang, ada di sana manusia ni dia fikir diri dia je. Dia tak fikir orang lain. Dia tak fikir orang lain menderita, dia tak fikir orang lain sakit, dia tak fikir orang lain miskin, dia tak fikir orang lain duka cita. Yang penting aku selesai. Cara apa kau orang? Yang penting aku boleh hidup, anak beranak aku okey, rumah tangga aku okey, kerja bagus, beres, tak ada masalah. Orang lain duli ikut dia. Ini benda manusia ada jenis tu. Islam tidak mendidik umatnya seumpama itu. Kalau ada orang macam ni, dia tak kasih pada orang lain, dia fikir diri dia saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang seumpama ini la yu'min, kata Rasulullah, tidak beriman dengan sempurna. Beriman tapi tak sempurna. Ya, iman dia tidak sempurna. Macam kita bincang minggu lepas, iman yang tidak hakiki, iman yang tidak sebetul-betulnya yang sepatutnya ada bagi seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata, ada manusia suka diri dia je. Sayang, kasih, hak dia belaka, pakaian dia, kenderaan dia, makan minum dia, rezeki dia, duit dia, harta yang ada pada dia, fikir diri dia, tak fikir orang lain. Orang seumpama ini, iman dia tidak sempurna. Kemudian dia cerita lagi keadaan manusia. Jenis manusia yang demikian tidak mengakui persahabatan, pertalian kaum kerabat dan maruah, kecuali jika ia mempunyai sesuatu faedah di sebaliknya. Dia kata ada manusia yang seumpama ini, mana mazhab tak cari korang ni, fikir diri dia je ni. Dia kata dia tak ngaku sahabat dia, dia tak ngaku ni bukan keluarga hamba, kaum kerabat hamba. Bila apa? Bila orang lain tu susah, bila tidak ada kepentingan bagi dia, kecuali kata pengarang ada sesuatu faedah. Tak ada faedah, tak ngaku waris. Ni banyak berlaku. Masa susah, hak ni waris saya, hak tu waris, senang sikit je nega. Jawatan tinggi sikit, kita tak kenal orang. Hamba tak kenal orang, tak ada waris kapur ni. Tak kenal, buat nengu, padahal main sekali, sekapung, anak beranak. Tak kenal dah. Orang panggil apa? Kapung kita panggil agah. Agah dengan harta, agah dengan apa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa dah diri dia siapa. Orang macam ni, kata pengarang, dia kenal manusia ni bila dia faedah je. Tak ada faedah bagi dia, tak ada. Mu bukan waris aku, mu bukan sahabat aku, mu bukan orang yang aku kenal. Apa faedah di sebalik ni? Antaranya apa dia? Harta. Orang boleh bagi bisnes kat dia, ini sahabat saya. Tak. Kemudian mungkin wang ringgit. Orang yang boleh tolong saya, inilah sahabat saya dunia akhirat. Tak setakat tu, cium tangan, Allahu Akbar. Orang yang ada kedudukan, ini waris hamba ni, khabar. Sebab tu Nabi pun sebut,
kawan ni kena jaga. Ya, kalau kawan orang uduh, keburukan juga kena pada kita. Kalau berkawan dengan orang yang baik, kebaikan dapat pada kita. Kalau orang jahat, tak mengaku waris kita. Kalau orang tu baik, dulu ni sahabat saya, jawatan tinggi sikit, ini teman saya, ni kawan ayah saya, ni kawan tak okey. Kawan dia belaka. Dak dia, mak ayah dia, dak mak ayah dia tak okey dia. Paling kau, ni orang kampung saya. Paling kau, ni orang negeri saya ni. Bangga kalau benda tu benda baik. Jadi ada manusia ni dia ngaku persahabatannya, ngaku kaum kerabatnya bila dia ada faedah. Tak ada faedah, minta maaf, saya tak kenal. Orang macam ni bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Apa pandangan dia? Orang yang ada sikap demikian, apa pendirian dia? Apa keadaan hidup dia? Kata pengarang, kebaikan pada pandangannya ialah yang membawa faedah kepadanya, walaupun faedah itu haram, dan kejahatan pada pandangannya ialah perkara yang menyebabkan dia mengeluarkan tenaga dan harta benda, sekalipun perkara itu mendatangkan faedah kepada anak-anak watannya atau sahabat-sahabatnya atau kaum kerabatnya. Dia kata orang yang macam ni, yang ada kepentingan, ada maslahat ni, dia kata hidup dia ni ada maslahat, ada kepentingan. Orang ada kepentingan, itulah sahabat dia. Orang yang boleh beri kepentingan kepada dia, kebaikan pada dia, itulah sahabat dia. Dia kata orang yang macam ni, dia kata dia tak kisah halal ke haram ke, bagi dia itulah kebaikan. Orang wak mari hak haram ke, wak mari hak molek ke, itulah kebaikan. Sebab apa? Faedah dapat ke dia, harta benda, wang ringgit, projek dan sebagainya. Kalau istilah orang negara ni, ni sahabat saya. Jadi bagi dia kejahatan ni, dia kata benda-benda yang menyebabkan dia keluar tenaga, susah sikit, keluar harta benda, bagi dia tak bagus, tak comel lagu ni. Kalau melibatkan kepentingan dia, hilang saja. Bagi dia ni tak comel. Dia nak hak orang masuk ke dia sama. Dia tak fikir hak dia tubik ke orang. Ni manusia yang tak juruh. Sekalipun perkara itu, kata pengarang, mendatangkan faedah kepada anak-anak watannya. Maknanya walaupun benda tu beri faedah kepada orang kampung dia, faedah pada negeri dia, dah, bagi dia aku seorang. Atau sahabat-sahabatnya dapat faedah, dah. Walaupun orang lain boleh senang, sahabat-sahabat boleh senang, dah. Kalau tak boleh ke dia, tak jadi, tak bagus lalu. Boleh ke dia je, beres. Ataupun kaum kerabatnya, walaupun benda tu kebaikan tadi dapat kepada kaum kerabat, tak boleh ke dia, maka tidak ada kebaikan, dinisbah kepada nilaian dia, tak ada kebaikan. Jadi kalau kebaikan tu dapat kepada kaum kerabat dia, sahabat handai dia, orang hak dia kenal, boleh kepada orang-orang ni, cuma tak boleh ke dia saja, maka dia kata bagi dia itu tidak ada kebaikan. Dan ramai mana manusia yang hidup macam ni hari ni. Dia panggil apa? Penting diri. Dia panggil apa kalau istilah bahasa Inggeris, dia panggil apa? Selfish. Penting diri. Dia tak fikir orang lain. Dia fikir rughbah nafsiyah dia saja. Dia fikir penting diri dia, kehendak diri dia saja. Ya. Kemudian dia kata lagi, ada kalanya dia bertambah perasaan tamak halubanya, bertambah tamak halubanya, sehingga dia memandang dirinya sajalah yang berhak mendapat kebaikan, dan orang lain tidak berhak mendapat sesuatu pun. Lalu dia berusaha untuk mendapat segala-galanya, sekalipun benda-benda itu daripada harta benda orang-orang miskin dan makanan orang-orang yang dhaif, lemah. Jenis manusia ini yang hidup untuk kepentingan dirinya semata-mata, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Islam, dan disifatkan akhlaknya yang demikian terkeluar daripada dasar Islam. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang bagi tahu kepada kita, kalau orang ada sifat ni,
sifat tamak, rasa dia lebih, orang lain tak layak, ya, orang lain tak berhak, dan dia ambil hak orang, hak miskin, hak susah, hak lemah, dia ambil belaka jadi hak dia. Maka Islam melihat dia ini adalah bukan manusia yang berada di atas dasar-dasar Islam. Iman yang ada pada dia walaupun dia sembahyang bang, tapi iman yang tidak sempurna. Hari ini banyak tuan-tuan dalam kehidupan seharian kita, ya, tak ada kaitan dengan dia pun ngaku hak dia. Ini masalah, ya. Kadang-kadang soal banyak di kalangan kita ni, kadang-kadang berlaku pemilikan, misalnya tanah ke, rumah ke, contoh digazetkan oleh adanya subsidi, adanya bantuan, contoh. Bukan hak dia, dia tak layak, minta juga. Nipu dan lain sebagainya. Hukumnya haram. Dia kacak mana orang kampung, boleh ke tidak setarang tanah. Lepas tu jadi saka, tinggal ke anak, tinggal ke cucu, tinggal ke cicit, makan atas benda yang haram. Ada juruh, jadi darah daging. Ya. Kemudian sama benda-benda lain yang melibatkan soal beasiswa ke, pinjaman ke, bukan hak dia, tak layak. Contoh, kalau tak layak, dia menipu dalam soal itu, maka dia ambil hak orang, yang penting aku boleh. Buat lagu mana pun, tipu tak penting, yang penting aku boleh. Tipu tak tipu nombor 2, yang penting ambil dulu. Jadi bagi orang seumpama ini, dia dikira orang yang tamak, orang yang lupa dasar Islam bukan sedemikian rupa. Ya. Kemudian lebih-lebih lagi berlaku kalau kita lihat hari ini dalam masyarakat kita, apabila orang tu ada sedikit ujian oleh Allah kepada dia, dia boleh ada kuasa sikit. Tangan dia lah dia boleh luluh ke apa ke. Dia guna kepentingan banyak sangat, kita dengar di mana-mana. Ya, kena tangkap di apa ni, yang jaga rasuah, biru rasuah tu, SPRM, ya. Ataupun yang penjegah rasuah tu, kadang-kadang adik-beradik, waris-wara, sebab tangan dia belaka. Jadi orang yang pegang amanah, dia tidak amanah dalam bab ini, dia adalah pengkhianat kepada bangsa dia, kepada agama dia, dan kepada kaum dia, negara dia. Jadi orang yang diberi amanah untuk urus tadbir, beri amanah untuk jaga kepentingan, maka dia kena bawa apa yang diberi amanah itu kepada dia, kena jaga molek. Terlihat bagaimana Umar Abdul Aziz, seorang pemerintah, ketua negara masyhur, tak apa kita ulang balik sebagai satu muhasabah kepada kita, kepada orang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin pekat kampung ke, pekat daerah ke, di mana saja, keluarga dan sebagainya, sebagai muhasabah kepada saya, kepada tuan-tuan, bagaimana Umar Abdul Aziz, Sayyidina Umar Abdul Aziz, ya, apabila dia diberi amanah pegang kerajaan, tak, bila orang hak mari tu waktu malam, ditanya dulu nak bincang apa. Kalau mari bincang urusan-urusan pentadbiran negara, urusan kemasyarakatan, urusan kehidupan yang berkait dengan rakyat dan negara, dia guna lapu, guna liling, guna pelita, istilah kita hari ini, wang daripada wang kerajaan. Kalau mari bincang soal peribadi, dia embuh pelita tu, pasang pelita personal dia. Siapa tu, tahap tu dia jaga duit kerajaan. Sebab duit kerajaan adalah diambil daripada antaranya duit rakyat. Dan duit rakyat itu amanah daripada Allah. Kalau tak jaga, tamak, maka dia bukan diajar oleh dasar Islam. Jadi kita nak, kita urus tadbir dunia ini, biarlah akhirat kita bahagia. Kita urus tadbir keluarga kita, kita urus tadbir masyarakat kita, maka kita nak segala urus tadbir ni
kepentingan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, majikan kita, biarlah kebaikan itu bukan sekadar dunia, tetapi dia memberi kebaikan kepada akhirat kita juga lebih-lebih lagi, yang disebut sebagai khairun wa abqa. Khairun wa abqa, dunia ataupun alam yang lebih baik dan lebih kekal. Kemudian disebut selepas dia cerita manusia yang tak elok perangainya, pada gerah yang bawah sekali kata apa? Ada pun jenis manusia yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala dan diredai oleh masyarakat, ialah orang yang hidup untuk dirinya dan untuk orang lain dan sentiasa memikirkan kebaikan umat manusia sebagaimana ia memikirkan kebaikan dirinya sendiri, kerana sikap yang demikian adalah daripada iman yang sempurna. Kata pengarang, dia kata apa? Manusia yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuhibbullah, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang yang hidup dia ni untuk diri dan untuk orang lain. Dia fikir diri dia, dalam masa yang sama fikir untuk orang lain juga. Ya? Dan sentiasa fikir kebaikan orang umat yang lain, ataupun kita sebut sebagai umat yang mana dia hidup dalamnya. Ya, sebagaimana ia fikir mana hak baik dia nak, itulah yang nak kongsi pada orang lain. Jadi sebab itulah kita dalam mendapat kebaikan, kita nak berkongsi dengan orang lain. Sebab tu dalam Islam, dalam cari harta, dia tak boleh tamak. Dalam Islam, dalam mencari harta, dia tak boleh monopoli. Dalam niaga tak boleh monopoli. Bagi hak ke orang lain untuk berniaga sama dak, kita kontrol market tak boleh. Ya. Dalam Islam, orang yang ada harta tadi perlu diagihkan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk zakat, sebab bukan hak mutlak dia seorang. Maknanya Islam ajar kita supaya apa? Supaya nikmat yang kita dapat itu dikongsikan. Kalau kita nak, orang lain juga nak. Maka kalau orang lain juga nak, itulah yang kita nak pada diri kita. Sama-sama kita kongsi, sama-sama untuk mendapat kebaikan dalam kehidupan ini. Jadi orang yang baik ini, dia fikir orang lain, dalam masa sama dia fikir diri dia. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut apa? Dia kata anfa'un nas linnas. Orang yang paling bermanfaat, orang yang baik itu ialah orang yang banyak ataupun yang paling baik manfaatnya kepada manusia lain. Anfa'un nas linnas, orang yang memberi lebih manfaatnya, lebih kebaikannya, lebih segala-galanya kebaikan yang ada pada dia, dan juga khidmat dia pada orang lain, manfaat pada orang. Ya, ataupun dalam istilah yang disebut sebagai ciri-ciri mukmin yang sebenarnya, disebut sebagai nafi'an li ghairi. Dia ada manfaat, dia bermanfaat untuk orang lain. Hidup dia ni ada manfaat untuk orang, bukan fikir diri dia saja. Dia hidup pejabat, orang boleh ambil manfaat daripada diri dia. Dia duduk di mana-mana rumah, di kampung, di taman, orang boleh ambil manfaat daripada kebaikan diri dia. Dia di sekolah, dia di pejabat, di kampung, di masjid, di surau, di pasar, di jalan raya, orang ambil manfaat dia dengan kebaikan yang ada pada dia. Pemurahnya dia, tolak ansurnya dia, suka tolong orang, suka bantu orang. Kalau tak ada duit, tak ada harta, dia bagi buah fikiran. Orang-orang seumpama ini, dia memasukkan kegembiraan kepada diri saudara-saudaranya, yang disebut oleh Nabi SAW sebagai sedekah. Idkhalus surur li akhi ka sadaqah, agama qal sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kegembiraan pada hati saudara kamu adalah sedekah. Cinta kasih kepada umat manusia yang tidak memusuhi Islam dan pelaksanaan tanggungjawab terhadapnya, itulah yang menguatkan perhubungan sesama manusia sekalipun berlainan bangsa dan agama,
Dan itulah jua yang menghapuskan banyak di antara kejahatan-kejahatan dan perbuatan yang durjana. Jadi kata pengarang, ya dalam hidup kita ni dia kata, ya, kita kena kasih, kita kena rasa hidup kita ini perlu beri manfaat kepada manusia walaupun dia bukan orang Islam. Sama-sama Islam lebih lagi lah. Sebab tu Islam mengajar kita tidak boleh musuh dengan orang yang tidak memusuhi Islam. Tidak boleh mengkhianati orang yang tidak mengkhianati Islam. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak boleh bermusuh dengan orang yang tidak bermusuh dengan orang Islam ataupun agama ini. Dan kita boleh khianat kepada orang yang tidak mengkhianati agama ini. Walaupun dia kafir, walaupun tidak beriman, kita kena lihat, kita kesian kat dia. Kesian ke dia sebab apa? Tak terima hidayah. Bergaul dengan dia, berhubung dengan dia, bercakap dengan dia, berdakwah kepada dia, walaupun dia tidak Islam, bagi hak dia. Kalau dia jiran, kita layan seperti mana jiran-jiran yang lain. Cuma tidak ada hak sebagai satu agama saja, tapi hak lain kena ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku di zaman baginda, seorang Yahudi yang sakit, dia datang ziarah. Ya. Nak cerita bagaimana Islam mengajar kita buat baik pada semua orang, bukan orang Islam saja. Hari ini masalahnya orang Islam tak jadi contoh kepada non-Muslim, orang bukan Islam. Khianat, tipu kepada yang bukan Islam. Jadi Islam tak jadi contoh. Ini masalah. Sebab tu dia kata, orang yang selagi mana dia tidak memusuhi Islam, layan dia secara baik. Patutlah kita baca sejarah bagaimana apabila sesebuah negara ditakluki oleh orang Islam, dia layan dan bagi hak. Apa sepatutnya ibadat dia tak kacau, ya? Maknanya kesejahteraan, perlindungan. Hatta berlaku kalau dia rasa seorang pemerintah, ketua negara tak mampu nak jaga kepentingan pertahan nyawa orang-orang bukan Islam di bawah jagaannya yang diambil jizyah, cukai kepala itu. Kalau rasa dia tak mampu nak jaga orang ni dengan datangnya mungkin serangan musuh daripada luar, maka dia pulangkan balik jizyah ataupun cukai itu. Itulah keadilan Islam. Tak berlaku pada agama-agama lain. Sebab itulah kita menentang orang-orang yang buat keganasan kepada orang yang bukan Islam. Kita tidak bersetuju dengan orang-orang yang mengambil jalan provokasi dengan orang yang bukan Islam. Macam sekarang ni banyak isu-isu berkait dengan bukan Islam. Kadang-kadang kita provok, kadang-kadang kita sebut seolah macam nak bunuh, nak perang. Itu tak boleh Islam. Bagaimana seperti Rasulullah layan orang-orang yang bukan Islam? Dia pergi serang ke tak tahu hala? Dakwah dulu, cakap, bual, sembang, bincang. Tapi kalau jelas menentang agama secara jelas, Rasulullah akan buat tindakan secara bijaksana. Jadi kita sekarang ni berdepan dengan kadang-kadang kita di dalam masyarakat Malaysia ini, kita masyarakat majmuk, ada berbagai-bagai agama. Kita kena buat secara bijaksana supaya apa? Tidak timbul benda-benda yang merosakkan perhubungan kaum, yang boleh mendatangkan masalah kepada apa? Keharmonian negara. Betul lah kadang-kadang kita ada hak, kita orang Islam ada hak dalam perlembagaan pada hak, tapi kita kena laksana selesai secara bijaksana. Bukan nak kata apa, tak tahu benda, ikut down sekali. Nak katok atau katok, nak bahang atau bahang, nak bong sana bong. Makna semua benda-benda ini adalah tidak pernah diajar oleh agama. Pergi khianat tempat ibadat orang, pergi bakar tempat ibadat orang, itu tidak pernah diajar oleh agama. Bahkan kalau ini berlaku, Islam akan dipandang serong dan Islam akan dijadikan sebagai tempat untuk dilontarkan fitnah dan sebagainya. Sedangkan Islam tidak mengajar perkara-perkara seumpama itu. Kemudian pengarang, kalau kita lihat, dia bawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya lebih jelas kepada kita. Okey, saya nak sebut di sini apabila kita lihat Allah Subhanahu wa taala jaga diri kita,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar diri kita jaga kepentingan diri, jaga kepentingan orang lain. Hingga dia kata tidak beriman orang fikir diri dia saja, tak fikir orang lain. Apa yang dia nak, dia tak nak pada orang lain. Apa yang dia nak, kalau boleh dia fikir untuk diri dia, apa yang dia nak itulah yang sepatutnya dapat pada saudara dia, barulah kesempurnaan imannya ada. Kalau tak, tidak sempurna imannya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat nombor 3, Allah Taala kata apa? Masalah nak suka, kasih, sayang ini bukan benda yang mudah. Bukan benda yang boleh buat-buat. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim. Dan yang mempersatukan hati mereka orang-orang yang beriman. Walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang berada di bumi, walaupun kamu belanjakan semua kekayaan yang ada di bumi, nescaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi manusia ni, walaupun ambil semua harta yang ada dekat dunia, satukan hati antara hati dua hati manusia, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain supaya bersatu, antara dua manusia supaya bersatu, ambil harta, guna harta, tidak akan berlaku kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal cinta, soal kasih, soal sayang, itu adalah perkara yang dicampak oleh Allah. Allah lah yang menjadikannya. Allah lah yang mengikat hati-hati ini seperti mana terikatnya golongan Ansar dan Muhajirin. Ikatannya sangat hebat. Kalau sekadar dunia ini dibelanjakan untuk mengikat hati manusia, tak mampu. Kerana apa? Yang mengikat hati-hati manusia ini ialah Allahu allafa bainahum. Allah lah yang mengikat hati-hati bersama mereka ini. Jadi kita dalam hidup ni, soal kasih, soal sayang, kita kena bina keikhlasan. Sebab itulah bila kita bergaul dengan orang, bila kita berjumpa dengan orang, kita berkawan dengan manusia lain, kita melihat bahawa mereka ini adalah Muslim, mereka ini adalah mukmin. Saudara mara kita ini adalah orang-orang yang menjadi saudara dunia dan akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar kepada kita supaya kita kasih kepada saudara kita. Kasih kepada sesama mukmin. Islam mengajar kita kasih sesama Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesama Islam ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbetulkanlah, islahkanlah di antara orang yang berselisih di antara kamu. Sebab itu kalau kita lihat dalam mendidik jiwa kita, dalam mendidik pribadi kita ini, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala yang pegang hati kita. Imam Hasan al-Banna, seorang pengasas gerakan Islam di Mesir, apabila dia bercerita soal persaudaraan, dia cerita soal ukhuwah, apa dia kata? Yang aku maksudkan dengan ukhuwah adalah terikatnya hati dan rohani dengan ikatan akidah. Akidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia-mulianya. Ukhuwah adalah saudara keimanan, sedangkan perpecahan adalah saudara kembarnya kepada kekufuran. Ini disebut dalam kitab dia, dalam himpunan Risalah Ta'lim dia. Beliau berkata, dia kata, apabila kita sebut ukhuwah ini, ikatannya adalah hati, ikatannya adalah nurani yang diikat dengan akidah. Itu persaudaraan yang sebenarnya. Sebab itu apabila persaudaraan diikat dengan ikatan iman, ikatan Islam, dia sangat-sangat kukuh ikatannya berbanding diikat dengan hobi. Kawan sebab apa? Hobi.
Kadang-kadang orang berkawan macam mana? Vespa belaka, kawan. Motosikal sama belaka tak, Honda, contoh. Jadi dia berkawan tu hanya bersifat sementara, bukan atas asas akidah. Saya tak kata berkawan dengan macam seumpama sebut tadi tak boleh, tapi biarlah kalau boleh kita berkawan ni, kita letak dalam niat dalam diri kita, bila kita berkawan, kawan kita itu, sahabat kita itu adalah sahabat dunia dan akhirat. Baru boleh kawan hak comel. Ada orang tak, dia ada PT, kawan saya. Tak ada PT, pergi jauh. Sebab tu bila kawan dia susah, hilang lalu. Kawan dia senang, boleh projek je, boleh harta, ramah lalu. Macam sekarang ni ramai boleh pampasan ni. Ada 1 juta, ada 2 juta, 300 ribu, 400 ribu. No, belah-belah kampung saya ni Tanjung. Banyak boleh peti. Ramai waris lah. Lu mari lah ni. Bukan begitu maksudnya. Islam mengajar kita ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan yang paling kuat ialah ikatan atas asas iman dan taqwa. Itu yang Nabi sebut. Di hari akhirat nanti antara 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika itu dahsyat sangat. Panahnya, ramainya manusia, dahsyatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat sebut matahari sejengkal, ada yang berenang dalam peluh. Dahsyat gambaran itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari akhirat itu ada satu kelompok manusia yang yaumala illa zilla idzilluh, kata Rasulullah. Hari yang tidak ada perlindungan kecuali lindungan daripada Allah, iaitulah lelaki yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah, jumpa kerana Allah, berpisah kerana Allah. Tahabba fillah, berkasih sayang kerana Allah. Itu yang kita nak. Sebab tu sebut tadi, bila kita berkawan, kita bersahabat, sahabat kita dunia dan akhirat, bukan setakat dunia. Barulah saing kita ni, godong kita ni comel. Kalau tak, dia jadi tak masuk, separuh-separuh je. Bila ada benda dia mari, tak ada benda dia hilang. Sebab itulah kita nak didik diri kita supaya apa? Supaya kita ikat dengan waris-waris kita ni, saudara mara kita ni, dengan penuh kebaikan dan ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana para ulama ada sebut sedikit beberapa adab yang mungkin saya boleh kongsi pada malam ini. Ada adab yang dikaitkan dengan hak-hak kepada saudara kita. Bila kita berkawan, bila kita bersahabat, nak jaga ukhuwah ni. Yang pertama dia kata, bila kita kasih, bila suka pada seorang, kita kabarlah ke dia. Saya suka bersahabat dengan awak, saya suka berkawan dengan awak. Tapi orang Melayu ni dia malu sikit dah, tak macam orang Arab. Orang Arab dia kabar putih. Uhibbuka fillah, aku kasih kepada engkau kerana Allah. Jadi kita sekarang ni pun kalau boleh kita kabar, saya ni suka bersahabat dengan awak sebab masya-Allah rasa suka seronok, rasa sahabat kita ni insya-Allah kita bina sahabat dunia akhirat, berpanjangan dengan dunia akhirat. Kalau kita mati pun anak-anak teruskan. Maknanya gambarkan bahawa kita bersahabat itu kerana Allah. Ada pemari urusan-urusan dunia selepas itu bonus. Itu kebaikan yang kita ambil, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara adab dan hak kita bersahabat ni, kita kena kenal dia. Dipanggil apa? At-ta'aruf. Kenal dia. Lagu mana, keluarga dia macam mana, senang susah ke dia, boleh makan ke dia, ada duit ke dia. Itu adab kita. Jangan fikir kita seorang je. Kemungkinan kita kenyang, mungkin sahabat kita lapar. Jadi bila kita sebut kita bersahabat, kita berkawan ni, kalau kawan lama tahu dah, tengok muka tahu dah, ni susah sangat ni. Warna cerita khabar kat tak. Kadang-kadang ada sahabat dia malu nak khabar dia susah, maka kita orang yang sepatutnya nampak suasana beza tu, keadaan dia macam sehari-hari biasa, maka tanya dia, warna nampak pelik hari ni, apa saya tolong khabar sikit. Ada setengah orang tak menyusahkan orang, tak menyusahkan orang, tapi maknanya kadang-kadang nyusah orang juga. Sampai perangkat lemah air dah, orang kata salah kita gini dah, sampai perangkat susah dah baru letih. Maka kita sepatutnya
kita tanya apa yang boleh saya tolong, anak-anak macam mana, universiti belajar macam mana, dah awal tahun ni cukup ke duit, anak-anak lagu mana, kita offer dan kita bersedia khabar untuk khidmat. Rumah baru macam mana, hak sakit macam mana, itu dipanggil adab kita bersahabat. Jangan senyap, tak tahu ke benda tak. Yang kedua, yang ketiga, ziarah dia. Tengok rumah tangga dia, rapatkan persaudaraan, jalinkan. Kalau kita dah baik antara kita dua orang, bawa anak, bawa isteri, biar bergaul rapat, buat kenduri panggil, dia panggil, kita panggil. Jadi ini boleh merapatkan. Sebab tu Nabi kata, antara kebaikan kepada orang yang meninggal, mak ayah kamu yang meninggal, ialah kamu menghubungkan balik silaturahim kepada kawan-kawan, teman-teman, kepada sahabat dan mak ayah kamu semasa dia hidup. Mana bila mak ayah kita mati, putus dah hubungan dengan kawan-kawan, teman-teman rapat dia yang baik-baik lah, yang soleh lah masa saya. Maka bila dia mati, kita cari balik, kita kenal mana kawan rapat ayah kita, mana sahabat rapat ayah kita, kita sambung balik. Mana tidak putus dengan terputusnya meninggalnya mak ayah kita. Itu dia kata antara kebaikan yang kamu buat kepada mak ayah kamu yang telah meninggal. Yang keempat ialah adabnya lagi antara kita bertukar-tukar antara kita ni, lah bertukar-tukar hadiah. Tak mesti benda-benda mahal, tapi tanda bahawa kita ingat ke dia, pergi jalan ke macam baru ni lah, kita jalan raya ke, cuti raya, cuti Malaysia ke apa ke, bawa balik sikit hadiah ke dia, tanda ingat, tanda kasih. Kalau kita suka orang beri hadiah kita, maka orang lain sama juga terima hadiah walaupun tak mahal, tapi benda itu sebagai tanda ikatan. Sebab Nabi sebut kepada kita bahawa orang yang bertukar-tukar hadiah itu ialah akan mendapat kasih sayang. Tahadau tahabbu au kama qal. Kamu bertukar-tukar hadiah, kamu akan berkasih sayang. Kerana sebenarnya lagi ialah ini yang paling penting, itulah nasihat menasihati. Tengok kawan tidak juru, dak molek, nampak pelik, pewing, khabar dia, aku nak nasihat sikit ni, aku bukan molek sangat, tapi maknanya kita ni sama-sama peringat. Umur pun dah tua dah, kubur kata mari, rumah kata gi. Aku tengok benda tak comel je. Muajah lah, jangan ambil kalau benda tu tak jelas atau benda tu syubhat. Maknanya kita nasihat. Sahabat yang baik kita nak kenal tuan-tuan. Sahabat yang tengok kita tak juru, dia nasihat. Tengok nak terjebak dengan dosa, dia nasihat. Tengok kita susah, dia tolong. Itu sahabat yang baik. Tapi kalau sahabat yang tak juru, kita buat maksiat, dia lock. Kita buat benda-benda yang haram, dia buat tak reti. Kita susah, dia lari. Kita senang, dia mari. Sebab tu orang tua kata nak cari sahabat hak suka ramai, ngilah ramai, tapi sahabat nak cari hak nangis sama-sama dok ramai. Sebab tu Imam Ghazali kata kalau jumpa sahabat-sahabat yang baik yang boleh menasihati kamu, maka berkawanlah dan bersahabatlah dengan dia. Kemudian yang keseluruhnya lagi, yang keenam, iaitulah kena banyak berdoa. Kita doa kepada dia dan berjumpa dia, doa ke saya, mudah-mudahan kita dapat kebaikan dunia dan akhirat. Okay, saya sambung sikit lagi yang akhir sekali dalam buku ni. Dia kata seorang yang mendirikan hubungan dengan orang lain berdasarkan asas yang tersebut ialah orang yang bersih suci hatinya daripada segala sifat yang keji seperti hasad, dengki, dendam, khusumat, sombong, angkuh dan sebagainya. Orang ini adalah juga orang yang waras fikiran dan kesedarannya serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Jadi orang yang jaga hubungan berdasarkan asas-asas tersebut tadi, ada tanggungjawab, dia tidak musuh orang walaupun kepada orang bukan Islam. Dia melihat semuanya itu adalah orang-orang yang patut didakwahkannya kepada kebaikan, kepada hidayah. Dia melihat orang yang di sekeliling dia ni adalah orang-orang yang sepatut dia buat baik. Maka ketika itulah dilihat sebagai orang yang berada di atas landasan dasar-dasar Islam yang sebenarnya. Jadi sebab itulah saya ingatkan diri saya kepada tuan-tuan, kita dalam hidup kita ni kasih sayang dalam urusan-urusan dunia. Ya, kita berkasih sayang dalam urusan-urusan dunia, dan dalam masa yang sama, kalau boleh kita bawalah kasih sayang itu dalam urusan-urusan akhirat. Tuan-tuan, puan-puan, kalau kita ada sahabat yang baik, sahabat yang soleh, sahabat yang juru, di hari akhirat dia akan jadi syafaat kepada kita. Kebaikan yang didapat itu, kita akan dapat syafaat. Sebab itulah berkawanlah dengan orang soleh, berkawanlah dengan orang yang berilmu, berkawanlah dengan orang-orang yang
hatinya, hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang-orang macam ni, dia akan banyak kebaikan dunia dan akhirat dia. Ya, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua ini orang yang bukan sekadar kasih kepada diri kita saja, seorang diri, tapi dalam masa yang sama kita nak juga, mahukan juga kebaikan-kebaikan yang ada pada kita ini dimiliki oleh saudara mara kita yang lain, kaum kerabat kita, waris-waris kita. Barulah kita diletakkan di level ataupun diletakkan sebagai orang-orang yang disebut sebagai mukmin yang sempurna imannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keampunan kepada diri kita semua dan mendapat kebaikan dunia dan akhirat kita. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.